Assalamualaikum. Hari ini saya dan kumpulan akan menerangkan mengenai tali. Sebagai seorang anggota bomba, pengetahuan mengenal tali serta membuat simpulan dan ikatan merupakan perkara yang paling wajib yang perlu mereka tahu. Hal ini kerana digunakan semasa bertugas. Tetapi hendaklah berhati-hati mempelajarinya dan belajarlah dengan cara yang betul supaya terselamat dari sebarang kemalangan. Jika simpulan dan ikatan ini dilakukan dengan cara yang salah, maka ia akan berlakunya akibat yang buruk sehingga boleh membawa maut. Cara yang paling baik mempelajarinya ialah dengan meminta kepada orang yang lebih mahir dan selalulah berlatih agar tidak lupa. Tali merupakan satu daripada peralatan yang penting dalam jabatan bomba. Ianya sering digunakan semasa membuat kerja-kerja menyelamat. Setiap anggota bomba perlu mengetahui serta mempelajari semua aspek tentang tali. Tali diperbuat daripada 3 cara: fiber asli, fiber buatan dan juga wire rope. Assalamualaikum, saya Nur Amirah. Saya akan bentangkan bahan-bahan dari fiber asli. Yang pertama, Italian hemp. Diperbuat daripada daun pokok hemp, ianya kuat, lembut dan senang dibentuk. Kedua, Manila hemp. Sejenis pokok tempatan di Manila, harganya lebih murah dan banyak digunakan terutamanya di pelabuhan. Yang ketiga, sisal. Sejenis pokok yang kekuatannya tidak jauh beza dengan Manila hemp, tetapi akan menjadi kembang dan licin apabila basah. Keempat, koi atau sabut. Diperbuat daripada sabut kelapa, terlalu ringan dan kurang kukuh. Oleh kerana ianya ringan dan ianya mudah terapuk dan biasanya digunakan oleh perkhidmatan bomba pelabuhan. Yang kelima, cotton, kapas. Senang memanjang dan memendek, elastik. Ianya lembut semasa digunakan dan mudah rosak jika bengkok. Untuk mengelakkan daripada cepat buruk, biasanya disapukan dengan minyak khas yang kalis air. Seterusnya, fiber buatan manusia. Selain daripada fiber asli, banyak jenis tali yang telah direka seperti nylon, polyester atau terylene. Hasil ciptaan manusia adalah lebih halus, lembut dan lebih teguh dari fiber asli. Wire rope. Tali ini mempunyai dawai di bahagian tengah dia. Central core. Tali ini amat teguh dan sukar sedikit untuk dipegang, biasanya digunakan di tangga laken dan tangga jentera TTL. Pembinaan tali. Terdapat 2 cara tali dipintal. Yang pertama, hala ke kanan bersimbolkan Z. Yang kedua, hala ke kiri bersimbolkan S. Hai, Assalamualaikum. Saya Marsyam. Sekarang saya akan terangkan faktor-faktor kerosakan tali dan waktu untuk mengujinya. Faktor kerosakan tali terbahagi kepada 2, iaitu chemical dan mechanical. Daripada mechanical, tali boleh rosak melalui geselen, melalui tali yang punyai takal terlalu kecil, tali terlalu bengkok, terluka, ditarik di tanah menyebabkan kotoran memasuki dalam fiber dan reput atau tetas. Okey, daripada chemical pula, tali itu terkena asid atau alkali, terdedah kepada cuaca, terdedah kepada sinaran matahari ataupun bercendawan kerana terlalu lama renang di dalam air. Waktu untuk menguji tali ialah masa tali itu baru diterima, sebelum digunakan, selepas digunakan. Ujian bulanan, sebulan sekali dan selepas tali itu dibaiki. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Anis Matrisha binti Uzaili. Terdapat 3 cara ujian tali. Yang pertama, cara praktikal. Dengan ikatkan tali pada sebatang pokok atau sebatang tiang yang kuat di satu bahagian hujung tali dengan ikatan router and 2 half hitch.
Kemudian ditarik oleh 6 orang dengan kedudukan berselang-seli selama 20 saat dan dilepaskan dengan kekuatan yang sederhana, kemudian tukar hujung tali. Yang kedua, cara hidrolik. Cara hidrolik ni ada 3 ujian, iaitu ujian pemecahan, ujian sahaja dan ujian penyelamat. Yang ketiga, cara visual. Cara visual ni untuk membuat kerja-kerja menyelamat menggunakan tali dan kaedah rappelling. Ujian secara visual ini perlu dilakukan walaupun kedua ujian di atas telah dilakukan. Ini bagi meyakinkan pengguna terhadap tali yang akan digunakan. Ujian ini akan dijalankan dengan melihat keadaan tali dari hujung tali dengan rapi. Tali dan kegunaannya ada 7, iaitu yang pertama, band, untuk mengikat satu ikatan tali kepada satu ikatan tali yang lain atau kepada satu barang. Yang kedua, running part, bahagian longgaran ikatan tali yang digerakkan dan digunakan untuk menarik dan menurunkan barang. Yang ketiga, running end, bahagian ikatan yang bebas. Yang keempat, bight, bahagian simpulan tali atau longgaran ikatan tali antara dua hujung. Hitch, satu ikatan yang senang pada satu barang dengan melilitkan ikatan itu kepada satu barang dan berselangkan satu bahagian di atas yang lain. Yang kelima, wiping, untuk mengikat hujung tali dengan benang atau dawai supaya tidak terburai. Yang keenam, standing part, bahagian ikatan tali yang tetap. Dan yang ketujuh, sizing, untuk mengikat 2 atau lebih tali. Assalamualaikum, nama saya Ummi Amira. Kita teruskan dengan nama tali dan juga kegunaannya. Yang pertama ialah rescue line. Ia digunakan untuk menyelamat. Panjangnya di antara 200 kaki hingga 230 kaki dan diameternya 2 inci. Yang kedua ialah long line. Ia banyak digunakan dalam perkhidmatan bomba. Panjangnya 100 kaki, diameternya 2 inci dan diperbuat daripada Manila hemp. Boleh digunakan untuk sebarang kegunaan. Tali ini mesti tahan seberat 2 tan. Yang ketiga ialah short line. Panjangnya 50 kaki, diameternya 2 inci. Ia digunakan di mana long line tidak boleh digunakan seperti mengikat suction strainer. Seterusnya ialah escape line. Panjangnya antara 15 ke 20 kaki, diameter 2 inci, diperbuat daripada Manila hemp juga. Ia biasa digunakan untuk kerja-kerja menyelamat di dalam bangunan. Tali yang seterusnya ialah tail line. Tail line panjangnya 15 hingga 20 kaki, diameternya 1,5 inci, diperbuat daripada Manila hemp dan digunakan pada TTL. Seterusnya ialah lowering line. Panjangnya 130 kaki, besarnya 3 inci diameter, diperbuat daripada Italian hemp. Digunakan untuk menurun dan mengangkat benda-benda yang berat. Tali yang terakhir ialah rappelling line. Panjangnya 200 kaki. Ia digunakan untuk kerja-kerja menyelamat dan diperbuat daripada nilon atau sintetik. Kita teruskan pula dengan simpulan tali dan juga kegunaannya. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang simpulan tali dan cara kegunaannya. Yang pertama ialah overhand knot. Kegunaannya ialah untuk menandakan hos bocor atau pecah. Yang kedua ialah half hitch. Kegunaannya ialah memula dan mematikan ikatan. Ketiga, reef knot, untuk menyambung tali yang saiznya sama besar dan tali ini mudah untuk dibuka. Empat ialah carrick band. Kegunaannya ialah untuk mencabut pancang. Saya Hana Baiti. Saya akan menerangkan jenis-jenis simpulan dan kegunaannya iaitu cat's paw, clove hitch, timber hitch and figure of 8. Yang pertama, cat's paw, kegunaannya ialah untuk menaikkan dan menurunkan hos. Yang kedua, clove hitch ialah simpulan mencuru untuk mengikat objek bulat dan mengikat basket strainer di hujung suction hose. Yang ketiga, timber hitch ialah simpulan mencurut dan menarik objek bulat. Yang terakhir ialah figure of 8. Kegunaannya ialah untuk menandakan tali hampir habis ataupun hujung tali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolan ni adalah salah satu ikatan untuk membuat tajul yang tidak menjerut. Fishman knot pula salah satu ikatan juga berfungsi untuk menyambung tali yang sama besar. Rotten and half hitch pula berfungsi untuk mengikat
benda-benda bulat. Sheep shank kegunaannya pula adalah untuk memendekkan tali tanpa dipotong dan juga menguatkan tali yang rosak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Zihar bin Hair Anwar. Hari ini saya ingin membentangkan tentang simpulan tali dan kegunaannya. Bagi simpulan single sheet band atau double sheet band, dia digunakan untuk menyambung tali yang tidak sama saiz. Manakala untuk simpulan ikat serong atau diagonal lashing, ia digunakan untuk merapatkan dan mengikat dua batang kayu atau buluh yang bersilang. Dan terakhir sekali ialah ikat seraya atau square lashing. Ia digunakan untuk mengikat dua batang kayu atau buluh yang bersilang. Seterusnya terdapat 6 jenis ikatan melamat, iaitu yang pertama chain knot, dan yang kedua ialah Portugese bowline, dan yang ketiga ialah Spanish bowline, yang keempat pula adalah French bowline, dan yang kelima adalah triple bowline, dan yang terakhir adalah bowline on the bright. Jadi itu sahaja untuk pembentangan pada minggu ini. Sekian, terima kasih.